兄姐妹们，今天给我的主题讲的是试验生忍耐。Saudara-saudari sekalian, tema yang diberikan hari ini adalah iman menghasilkan ketekunan. 在我们为了更了解这个题目呢，试验生忍耐的意义呢，让我们先要来知道雅各书的背景。 Sebelum kita merenungkan tema kita yaitu ujian menghasilkan ketekunan, mari kita pahami dulu latar belakang. 雅各书的作者呢是耶稣的兄弟雅各。 Penulis dari kitab Yakobus ini adalah saudara dari Yesus yaitu Yakobus. 他在耶稣复活后成为信徒， Dia percaya kepada Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit, 并且成为耶路撒冷的这个重要的领袖。 Bahkan dia juga menjadi pemimpin rohani yang sangat penting di Yerusalem. 这封信。 雅各书这封信呢，是写于大约公元40到50年之间。 Kitab Yakobus ini ditulis kira-kira di tahun 40 sampai 50 Masehi. 当时初期的教会呢，正面临来自犹太当局的和罗马帝国的逼迫。 Gereja mula-mula saat itu sedang mengalami penganiayaan dari Kaisar Romawi dan juga otoritas dari Yahudi. 犹太当局呀。 许多基督徒因司提反殉道后呢，被迫而分散各地。 Banyak orang percaya setelah kasusnya Stefanus mereka berpencar kemana-mana. 雅各书正写于这些分散各处的信徒。 Justru untuk itulah surat Yakobus ini tulis yaitu untuk orang-orang yang berpencar kemana-mana ini. 早期基督徒呢，面临多重挑战。 Jemaat mula-mula saat itu menghadapi tantangan. 宗教逼迫越来越严重。 Penganiayaan dalam hal agama itu semakin serius. 社会排斥。 Banyak diskriminasi sosial. 经济困难以及信仰与生活的冲突。 Masalah ekonomi juga masalah dalam hal kerohanian. 弟兄姐妹们，在雅各书第1章第2到4节中，我们读到：“我的弟兄，你们落在百般的试炼中，都要以为大喜乐。” Di dalam surat Yakobus 1 ayat 2 ya. 1章第2到第4节。Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 这段经文是基督徒面对困难时的重要指引。 Ayat ini adalah sungguh-sungguh menjadi ayat yang sangat penting saat umat Tuhan mengalami kesulitan. 提醒我们。 试炼有属灵的目的。 Ini mengingatkan kita bahwa ujian memiliki tujuan yang rohani. 在将来主再来的时候呢，神为着他的儿女的缘故，容许他们经历百般的试炼。 Saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya nanti, 主为着爱他的儿女的缘故，容许他们经历百般的试炼。 Karena alasan Tuhan mengasihi anak-anaknya, maka Ia mengizinkan berbagai macam pencobaan untuk terjadi dalam orang-orang percaya. 为要使他们的信心更加的坚强。 Tujuannya adalah memperkuat iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 在彼得前书第1章第7节，神的话语也这么说：叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵。 可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。 Dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. 我们确实会看到，有的时候呢，神会容许仇敌暂时夺去属神儿女所依赖的人或物。
Kita sungguh-sungguh bisa melihat bahwa terkadang Tuhan mengizinkan musuh untuk mengambil orang atau sesuatu yang kita andalkan. 甚至自己的健康，为的是让他们走这个信心的道路。 Bahkan kesehatan kita pun juga diambil. Jadi itu untuk supaya kita bisa menjalani jalan kebenaran. 使他们在无依无靠的时候呢，仰望神。 Agar di saat kita sungguh-sungguh tidak punya sandaran, kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan saja. 唯有神是他们唯一的依靠。 Hanya Tuhanlah satu-satunya sandaran. 我们来理解试验与试探的这个区别。 Mari kita bedakan ujian, pencobaan, dan juga godaan. 在我们还没有深入讨论试验生忍耐之前，先让我们来理解一下这些重要的概念。 Sebelum kita masuk dalam perenungan ujian menghasilkan ketekunan, mari kita sama-sama belajar beberapa konsep yang penting. 圣经中常提到试验和试探这三个词。 Di dalam Alkitab seringkali dikutip 3 hal, yaitu ujian, pencobaan, juga godaan. 到底这几个词有什么意思呢？ Sebenarnya apa makna dari 3 kata ini? 有什么不同呢？ Apakah bedanya? 首先，我们来讨论试炼这个词。 Pertama-tama mari kita diskusikan kata ujian. 试炼是神所允许发生的困难和挑战。 Ujian adalah kesulitan atau tantangan yang Tuhan izinkan. 目的是要锻炼我们的信心和生出忍耐。 Tujuannya adalah untuk melatih iman kita dan menimbulkan ketekunan. 就像金子必须经过火炼，钻石必须经过切割打磨。 Sama seperti emas yang dia harus dimurnikan lewat api, atau juga berlian yang dia harus dipotong juga diasah. 同样，神也借着试炼来塑造我们。 Sama halnya seperti Tuhan juga memakai ujian untuk membentuk kita. 我们来看保罗的例子， Mari kita lihat contoh Rasul Paulus. 他怎样的经历这个试炼跟这个试验。 Bagaimanakah Rasul Paulus mengalami ujian dan juga pencobaan? 他曾3次的跟主求，叫他身上的一根刺离开他。 Dia sempat 3 kali meminta Tuhan untuk mengambil duri dalam dagingnya. 主对他说：“我的恩典够你用。” Tapi Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." 所以保罗才曾这样的说：“我更喜欢夸自己的软弱。” Tapi Paulus menjawab, oleh karena itu Paulus menjawab, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas 好叫 kelemahanku, 基督的能力护庇我。 supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." 保罗学会带着这根刺生活，并从中发展出持久的忍耐。 Paulus berhasil menaklukkan dan membawa duri di dalam kehidupan dia, dan dia menghasilkan ketekunan yang sejati. 还有呢，保罗在侍奉的期间呢，受到的试炼是什么？ Lalu apa ujian yang Rasul Paulus alami dalam pelayanannya? 在圣经里面记载，保罗曾说，被犹太人鞭打5次，被棍打了3次，被石头打了1次，多次行远路，遭江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，受劳碌，受困苦，多次不得睡。 Dikatakan bahwa Rasul Paulus 5 kali aku disesa oleh orang Yahudi, 3 kali aku didera. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Lalu aku juga banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. 接着他又说：“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。” Selanjutnya Paulus juga berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat."
接下来我们要来了解这个试验是什么意思。 Selanjutnya kita mau memahami apa arti dari pencobaan. 试验是检验我们信心，我们信徒的信心是否真实。 Pencobaan itu dipakai untuk menguji, mencoba apakah iman kita itu sungguh-sungguh atau tidak. 试验是由神发出的，例如神试验亚伯拉罕。 Pencobaan itu berasal dari Tuhan, misalnya Tuhan mencoba Abraham. 那个记载在创世纪22章第1节开始，神要他献祭，献以撒。 Itu ada dicatat di Kejadian 22 ayat 1 di mana Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. 也可以是人的考验， Tapi juga bisa ini berasal dari manusia. 如摩西提醒以色列人会被试验，他们是否爱神。 Misalnya Musa dipakai Tuhan untuk mengingatkan Israel, mencoba Israel apakah orang Israel itu benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. 所以这个试验的目的呢，是要显出真实的信仰，过程可能很艰难。 Jadi pencobaan ini adalah gunanya untuk menguji apakah iman percaya kita itu sungguh-sungguh atau tidak. Dalam prosesnya mungkin sangat susah. 但最终是为了造就信徒。 Tapi pada ujungnya tujuannya adalah untuk membangun jemaat. 接下来我们来看试探。 Setelah ujian dan pencobaan, selanjutnya adalah godaan. 试探是引诱人犯罪， Godaan itu menggoda manusia untuk berdosa. 其目的是要人远离神， Tujuannya adalah menjauhkan manusia daripada Tuhan, 跌倒失败。 jatuh dan gagal. 它是来自魔鬼或人的私欲。 Godaan ini berasal dari iblis atau dari keinginan manusia sendiri. 神不会试探人犯罪， Tuhan tidak mungkin menggoda orang untuk jatuh ke dalam dosa. 但魔鬼会引诱人离开神。 Tapi iblis bisa menggoda manusia untuk jauh dari Tuhan. 神不会试探人犯罪，人若顺从试探呢，就会导致罪恶与死亡。 Kalau manusia menurut kepada godaan iblis, maka ujungnya adalah dosa dan maut. 想想我们主耶稣还未侍奉前，也受到魔鬼的试探。 Kita juga ingat bahwa sebelum Tuhan Yesus mulai melayani, Tuhan Yesus juga mendapat godaan dari iblis. 他3次用神的话语来胜过试探。 Tuhan 3 kali memakai perkataan Allah Bapa untuk menang dari iblis. 这展现出他完全对神的信靠与忍耐。 Ini menunjukkan betapa Tuhan Yesus bersabar, bertekun dan beriman percaya penuh pada Allah Bapa. 刚才我们听了试炼中的榜样，就是保罗给我们看到的榜样。 Tadi kita melihat teladan iman yaitu dari Rasul Paulus. 那这个在试验的时候呢，我们应有怎样的态度呢？ Saat kita mengalami ujian, sikap seperti apakah yang harus kita miliki? 神的话语在雅各书第1章第2节说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。” Dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 撒旦攻击神儿女的方法是千方百计的， Cara iblis menyerang anak-anak Tuhan itu banyak macamnya. 有时我们会遭病痛、 Ada kalanya kita bisa mengalami sakit penyakit, 痛苦、名誉受损，被人误会、批评。 menderita, lalu kita juga bisa disalahpahami orang, dikritik orang, 身体、精神受到打击， baik fisik maupun mental kita diserang. 甚至家人出事、财产损失。 Bahkan mungkin juga keluarga kita dapat masalah atau juga harta kita hilang. 就像约伯所经历的、所遭遇的， Sama seperti yang dialami oleh Ayub. 这些试炼是各式各样的。 Jadi berbagai macam pencobaan itu berbagai macam. 按照我们人的感受呢，试炼总是很忧愁的。 Kalau kita lihat dari perasaan kita sebagai manusia, saat kita diuji itu sangat depres, sangat sedih. 所以彼得也承认这一点。
Petrus pun mengakui hal itu. 他说：“因此你们是大有喜乐的，但如今在百般的试炼中，暂时忧愁。” Maka itu dia berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 我们知道我们的生命，神都不断的管教我们。 Kita tahu dalam hidup kita Tuhan tidak berhenti mendidik kita. 所以希伯来书的作者说：“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦。” Jadi di Ibrani dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. 非常属灵的信徒，我们很不容易做到。 Sangatlah sulit bagi kita untuk menjadi orang yang sangat rohani. 呀，他能够在一般人不会感觉快乐的当中呢，有喜乐。 Jadi orang-orang yang rohani ini saat dia menghadapi ujian, dia bisa bersukacita, padahal orang pada umumnya tidak bisa bersukacita. 他不单是喜乐，而且是大喜乐。 Tidak hanya sukacita yang biasa, tetapi sukacita yang besar. 这表明他不会把自己的感受呢当作依据。 Ini artinya dia tidak menjadikan perasaan dia sebagai pegangan, 乃是靠主的恩典以为喜乐。 tetapi dia menaruh sukacitanya kepada anugerah Tuhan saja. 这样的喜乐是顺服神的安排的一种态度。 Sikap sukacita ini sungguh-sungguh sikap yang taat kepada rencana Allah. 还记得约伯吗？你们想想，约伯他的儿女还财产，在一天中完全的消失。 Apakah kita ingat yang Ayub alami? Dalam satu hari hartanya juga anak-anaknya semuanya lenyap. 他还能够这样说， Tapi dia masih bisa berkata seperti ini. 我赤身出于母胎，也必侧身归回。赏赐的是耶和华。 耶和华的名是应当称颂的。 Ayub berkata seperti ini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. 我漏掉一句，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。 Sekali lagi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. 这是何等坚固的信心！ Ini sungguh-sungguh kabar yang menguatkan. 那试炼有哪些主要的目的呢？ Apa saja tujuan dari ujian? 呀，试炼是有学习的这个过程，成长。 Ujian itu adalah proses pertumbuhan. 因为你们知道这个信心经过试验就生忍耐。 Karena kita tahu bahwa ujian menghasilkan ketekunan. 神从不做无意义的事， Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang tanpa makna. 他无论做什么都有他的美意和目的。 Apapun yang Tuhan lakukan itu punya rencana indah dan juga punya tujuan. 我们如果能够明白我们的遭遇是出于神的旨意， Kalau kita tahu bahwa apa yang kita alami itu adalah kehendaknya Tuhan, 是神为了我们的益处， dan itu Tuhan lakukan demi kebaikan kita, 这可以给我们带来很大的安慰。 maka itu sungguh-sungguh membawa pengharapan yang sangat besar bagi kita. 所以保罗继续的说，不单如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐。记载在罗马书第5章第3节。 Di dalam Roma 5 ayat 3, Paulus berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 在基督徒所要学习的各种功课中呢，没有一种功课比忍耐更难学了。 Bagi orang-orang percaya, tidak ada pelajaran yang lebih susah daripada bersabar atau bertekun. 忍耐的功课呢是难学，因为它挑战我们本身这个限度。 Bersabar atau bertekun itu sangat sulit karena itu menantang batas diri kita. 没有人喜欢接受痛苦跟试炼。 Tidak ada orang yang suka mengalami penderitaan atau ujian. 如果能够，我们都要逃避。 Kalau bisa kita mau hindari saja.
可是圣经呢教导我们，忍耐生老练，老练生盼望。 Tapi Alkitab mengajarkan kita bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 因为忍耐需要信心，相信神的意念高过我们的意念。 Karena ketekunan itu perlu iman dan kita percaya bahwa apa yang kita pikirkan itu tidak lebih tinggi. Jadi yang Tuhan pikirkan itu lebih tinggi daripada yang kita pikirkan. Rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan kita. 许多基督徒的爱心渐渐变成了灰心。 Banyak orang percaya yang kasihnya lama-lama menjadi pudar. 这可能在忍耐的功课上呢，还有许多需要加强的， Ini 包括我在内。 Ini barangkali artinya dalam hal bertekun orang-orang percaya masih harus terus belajar, termasuk saya di dalamnya. 因此，神可能允许我们经历别人的痛苦，好让我们明白他人的感受。 Mungkin Tuhan izinkan kita untuk mengalami penderitaan orang lain agar kita juga bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. 忍耐不是消极的这个忍受，而是积极的是坚持和持守。 Bersabar itu bukan sebuah penerimaan yang negatif, melainkan sebuah ketahanan yang aktif. 呀，这种态度对面临各种挑战的基督徒来说是非常重要的。这种态度对面临各种挑战的基督徒是非常重要的。Sikap dalam menghadapi ujian ini sangatlah penting. 刚才就是这种态度，就是我们不是消极的忍受痛苦，乃是积极的来坚持和持守。 Yang dimaksud sikap itu adalah saat kita tidak secara pasif, tapi kita justru secara aktif bertahan. 所以，当我们面临困难的时候呢，身为基督徒的，这是非常重要的。 Jadi sebagai umat percaya, sikap seperti ini, yaitu yang aktif bertahan, itu sangatlah penting. 这使我们在困境中能够保持信心， Di saat kita menderita, kita bisa mempertahankan iman kita. 进而达到属灵的成熟。 Bahkan kita bisa sampai kepada kematangan rohani. 试炼中常会让我们觉得这么困难为什么这么困难的事情会发生在我们身上？ Di saat kita mengalami ujian, kita sering bertanya, kenapa hal ini terjadi pada saya? 我们应该求问神，然后耐心等候。 Seharusnya kita bertanya kepada Tuhan dan kita menanti dengan sabar. 我身为一个传道人，也要跟弟兄姐妹们一起学习这忍耐等候的功课。 Sebagai penginjil, saya juga harus bersama-sama dengan para jemaat sekalian untuk belajar mengenai bertekun dan bersabar. 许多深奥让人不明白、猜不透的教训，往往会让我们以后看到清楚神的亮光。 Banyak hal-hal yang kita tidak tahu atau sulit kita terka, yang pada akhirnya itu akan membuka terang Tuhan semakin jelas. 这都是时间跟信心的考验。 Ini adalah ujian, waktu dan juga iman. 能让我们的信心进入更高的阶段。 Agar iman kita naik level. 就像使徒约翰在拔摩岛一样。 Sama seperti Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes Pembaptis 施洗约翰，他的不对，约翰对使徒约翰，他的灵命在困境中成熟，并且写出了伟大的启示录。 Justru 他的灵命在困境中成熟，并且写出了伟大的启示录。 Justru kerohaniannya menjadi matang saat dia mengalami ujian dan menulis 那个 dan dia menulis kitab Wahyu. 呀，那试炼呢，使我们可以得到怎样的福分呢？ Berkat seperti apa yang akan kita dapat dalam hal ujian? 雅各书第1章12节说：“忍受试探的人是有福的，因为他们经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。” Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah
yang kepada barang siapa yang mengasihi dia. 我们都知道，刚才已经讨论了这个我们需要注意的就是试探是出于魔鬼，目的是要我们犯罪。 Kita tadi sudah pelajari bahwa godaan itu adalah datangnya dari iblis yang gunanya untuk supaya kita berbuat dosa. 而是试炼是出于神，目的是要试炼我们的信心。 Tetapi ujian itu datangnya dari Tuhan, yaitu untuk melatih iman kita. 那试炼中所得的福分是什么呢？ Lalu berkat apa yang kita dapatkan dari ujian? 经文提到生命的冠冕， Alkitab membahas mahkota kehidupan. 这意味着我们的生命若要显得更辉煌、更荣耀，必须让它经过试炼的熬炼。 Itu artinya kalau kita mau punya hidup yang baik, punya hidup yang mulia, maka kita harus mengalami ujian dan tempaan. 那我们如何把刚才我们所学习的呢，应用在我们的生活中呢？ Lalu bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari tadi dalam kehidupan kita? 试炼既然是我们基督徒生命中不可避免的， Ujian itu tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. 雅各书第1章第2到第4节更提醒我们，试炼生忍耐，会使我们生命更加完备。 Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan bahwa dari ujian kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 而在我们的生活各层面中，要如何去面对这些试炼呢？ Lalu bagaimana dalam hidup kita menghadapi ujian ini? 在我们所面对的各种问题，比方说什么呢？ Misalnya apa ya saat kita menghadapi ujian itu? 健康的问题， Misalnya masalah kesehatan. 我们要以信心接受，不抱怨。 Kita harus menerima dengan iman dan tidak mengeluh. 祷告求智慧，寻求神的医治与带领。 Berdoa dan meminta arahan dan pimpinan Tuhan. 我们有时候不知道为什么我们会情绪低落， Kadang-kala kita tidak tahu kenapa kita jatuh. 所以我们就要承认自己的软弱， Jadi kita harus mengakui kelemahan kita, 但不被情绪所控制。 tapi tidak dikendalikan oleh perasaan kita. 所以要透过祷告、读经，重新得力。 Jadi harus melalui berdoa, baca Alkitab, dan dari situlah kita mendapatkan kekuatan yang baru. 甚至有时候我们信仰会疑惑， Ada kalanya kita juga ragu dalam iman. 我们不要逃避问题， Janganlah kita menghindari masalah. 我们需要每日都读经，每日的祷告，寻求上帝给我们答案。 Kita harus setiap hari berdoa, setiap hari meminta kepada Tuhan dan meminta jawaban dari Tuhan. 读经之前祷告，读经之后也祷告。 Sebelum baca Alkitab berdoa, setelah baca Alkitab kita juga berdoa. 甚至我们可以在教会参加查经班或者什么培训， Bahkan kita juga bisa ikut pendalaman Alkitab atau pelatihan apapun yang ada di gereja. 甚至也可以寻找传道人的帮助。 Bisa juga kita meminta bantuan dari penginjil di gereja. 那在婚姻中，我们也会面对各种的问题。 Dalam pernikahan kita juga bisa mengalami banyak hal masalah. 我们都知道要以爱来包容，不轻易发怒。 Kita tahu kita harus memiliki kasih, toleransi dan tidak mudah marah. 我们要学习沟通， Kita harus belajar berkomunikasi, 但是我们可以寻求婚姻的辅导。 tapi kita juga bisa mencari konselor pernikahan. 那家庭也可能面对的经济的压力， Dalam keluarga juga bisa punya masalah ekonomi. 我们除了要努力打拼跟祷告， Selain kita berjuang, bertekun berjuang dan berdoa, 我们更要有信心，相信神的供应。 kita terlebih harus percaya akan Tuhan yang menyediakan. 在工作、在职场上，我们常常会受到压力。 Di tengah pekerjaan kita seringkali menghadapi tekanan. 我们所卖的没有达到标准，没有达到公司的标准。 Yang kita tempuh itu tidak sampai standar perusahaan. 这个也是我们的信心的试验。 Ini juga adalah ujian iman kita. 所以我们要用喜乐的心来面对，不抱怨。 Jadi kita harus menghadapinya dengan hati yang sukacita dan tidak mengeluh. 我们可以耐心等候神的帮助。 Kita bisa sabar, bertekun, menanti pertolongan dari Allah.
我们甚至也可以遇到的痛苦，像灾难与危机， kita juga bisa saja mengalami bencana ataupun krisis. 我们就要用盼望的、不绝望的去等候神的帮助，等候神的带领。 Kita hanya bisa menanti, berserah dan menanti pertolongan dari Allah. 弟兄姐妹们，试炼是神塑造我们的属灵生命的过程。 Saudara-saudara sekalian, ujian adalah proses di mana Tuhan membentuk kita. 目的呢是要我们像基督。 Tujuannya adalah supaya kita seperti Kristus. 现在是疫苦期，我们想想耶稣当初所受的痛苦。 Saat ini adalah masa Lenten dan kita menghayati penderitaan Tuhan Yesus. 耶稣在客西马尼园的时候，他不断的祷告。 Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus tidak berhenti berdoa. 在马太福音26章里记载说，他心里极其忧愁。 Di Matius 26 dikatakan bahwa Tuhan sedih dan gentar. 对，他说，他跟门徒说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。” Dia berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. 这里我们看到耶稣面对十字架的时候，他感受到的极大的痛苦。 Di sini kita bisa melihat betapa deritanya Tuhan Yesus menanggung salib. 但是他仍然顺服神天父的旨意， Tapi dia tetap taat kepada kehendak 所以他说：“ Bapa. 不要照我的意思，只要照你的意思。” Maka dia berkata, bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. 希伯来书12章第2节说：“他因摆在前面的喜乐呢，就轻看羞辱，忍受了十字架的困难。” Dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, dia dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. 当我准备这篇讲章的时候，我就问问自己： Ketika saya menyiapkan naskah khotbah hari ini, saya bertanya pada diri sendiri, 我是否已经准备好面对试炼？ apakah saya sudah siap menghadapi ujian? 因为我相信这个过程呢是痛苦的 Karena saya percaya proses ini sangatlah menderita. 所以需要极大的忍耐。 Jadi sungguh-sungguh butuh ketekunan yang sangat besar. 弟兄姐妹们，在我们奔跑天路的过程中，我们所有的兄弟姐妹呢，我们一起手牵手。 Saudara-saudari sekalian, ketika kita berlari menuju surga, maka kita bergandengan tangan bersama dengan jemaat sekalian. 我们彼此陪伴，彼此扶持， Kita saling menemani, kita saling merangkul. 我们共同度过各种试炼的功课。 Kita sama-sama melewati ujian iman. 在试炼中，我们持守信心，忍耐到底。 Di tengah-tengah ujian, kita bertahan dalam iman dan sampai akhir. 让我们最终得到生命的冠冕。 Agar sampai pada akhirnya kita mendapatkan mahkota kehidupan. 阿门。 Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们已经思想了你的话语， Allah Bapa, kami sudah merenungkan firman-Mu. 我们可能有一些明白，有一些也不清楚。 Mungkin ada beberapa hal yang kami paham, ada juga beberapa hal yang kami kurang jelas. 但是若神你允许我们经历这个试验的这个熬炼，我们需要神你的帮助，加添我们力量。 Tapi Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami mengalami ujian, mengalami pencobaan, tolong Tuhan berikan kami kekuatan. 借着试验，我们逐渐的忍耐，并且可以忍耐到底。 Agar lewat ujian, kami juga boleh belajar untuk bertekun sampai akhir. 让我们的信心借着各种的经历，更加的成熟，更加的成长。 Agar melalui berbagai pengalaman, iman kami semakin bertumbuh. 求主你怜悯我们， Kiranya Tuhan berbelas kasih kepada 帮 kami. 助我们。 Tolonglah kami. 我们感恩祷告，是奉主耶稣基督的名恳求。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.